Selamat petang, salam sejahtera. Petang pula. Selamat pagi, salam sejahtera. Berita yang menggemparkan seluruh rakyat Malaysia hari ini apabila Parlimen Pekan, iaitu kerusi tempat di mana Najib menjadi ahli parlimen sebelum ini, telah mencalonkan Najib sekali lagi sebagai calon antara 5 calon yang akan bertanding di Parlimen Pekan tersebut. Semua ini menjadi sah dan nyata apabila Ketua UMNO bahagian Pekan telah mencalonkan Najib bersama 4 lagi calon yang tersendiri di tempat itu. Walau bagaimanapun, Ketua UMNO bahagian Pekan telah menafikan spekulasi mengatakan bahawa anak-anak Najib akan menggantikan Najib di kawasan tersebut untuk menjadi calon. Jadi nampaknya legasi Najib di kawasan Pekan tamat serta merta. Kerana menurut ketua bahagian tersebut, tidak ada anak-anak Najib yang akan dicalonkan di kawasan tersebut, meskipun kalau Najib tidak layak dicalonkan di kawasan tersebut, orang lain yang akan menjadi calon di tempat tersebut. Namun demikian, menjadi berita buruk kepada orang yang akan menang di kawasan tersebut ialah mereka ataupun sesiapa yang menjadi calon di tempat itu sekiranya menang, haruslah bersedia untuk menyerahkan kerusi tersebut kepada Najib selepas Najib mendapatkan pengampunan, kata Ketua UMNO bahagian tersebut. Yang menjadi tanda tanya sekarang ini ialah begitu yakinnya mereka bahawa Najib boleh dicalonkan di kawasan tersebut. Sejauh mana mereka yakin ini? Bila Najib akan dapat diampuni, adakah dengan perkara ini Najib boleh bertanding? Kerana kemarin peguam Najib iaitu Saifi Abdullah telah menyatakan bahawa adakah Najib boleh dicalonkan semula sebagai calon di Parlimen Pekan. Ada pertanyaan beliau, bolehkah Najib dicalonkan semula di Parlimen Pekan? Pada pendapat aku, sudah terang lagi bersuluh bahawa seorang banduan memang hilang kelayakan, bukan sahaja hilang kelayakan untuk dicalonkan, juga hilang kelayakan untuk mengundi, dan lebih penting, hilang kelayakan menjadi ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi kenapa nak gatal-gatal sangat lagi nak mencalonkan Najib yang dah jadi banduan ini? Selain daripada itu, juga menjadi kehairanan apabila salah seorang pun daripada anak Najib tidak dicalonkan menggantikan Najib di kawasan itu. Bukankah sebelum ini anak-anak Najib begitu gairah untuk meneruskan legasi bapaknya? Sehingga anaknya yang pertama mengatakan bahawa Najib ini seperti Nabi Yusuf dan juga seperti Nelson Mandela. Nurul Najwa juga, iaitu anak Najib yang perempuan, menyatakan bahawa dia akan berjuang habis-habisan untuk mempertahankan bapaknya dan akan Bukankah Nurul Najwa juga telah berhabis-habisan mengatakan bahawa beliau telah berjanji dan bersumpah akan berusaha untuk membuatkan bapaknya, bosku Najib, keluar daripada penjara? Tetapi malangnya untuk anak-anak Najib, nampaknya mereka tidak akan dicalonkan di kawasan bapa mereka ini. Isu seterusnya ialah, siapakah orang yang sanggup bersusah payah mati-matian menang di kawasan Parlimen Pekan, dan kalau dia menang ditakdirkan menang pula, bersedia pula untuk menyerahkan kawasan Parlimen tersebut kepada Najib bosku selepas Najib bosku, andai kata Najib bosku sempat diampuni sebelum Parlimen ke-15 ataupun PRU 15 dibubarkan. Aku punya pertanyaan mudah. Siapa orang yang sanggup mati-matian itu untuk berkorban, sanggup mati-matian untuk menang, selepas menang serahkan pula kerusinya kepada bosku Najib? Itu orang paling mulia, dan kita nak tahu pula siapa. Walau bagaimanapun, 4 orang yang dicalonkan ini masih lagi tanda tanya dan rahsia, kerana Ketua UMNO bahagian di mana Najib dicalonkan itu belum pun
memberitahu siapakah 4 orang bakal calon yang akan bertanding di Parlimen Pekan itu. Dan pastinya 4 orang daripada calon yang dicalonkan di kawasan ini adalah orang yang antara yang paling luar biasa, karena sanggup menyerahkan kerusi kepada Najib bosku. Awal-awal lagi dah diberitahu sanggup menyerahkan kalau Najib sudah diampuni. Nah, itu persoalan besar. Adakah Najib akan dicalonkan? Nampaknya sudah ada indikator yang besar. Nama Najib disenaraikan 5 sebagai 5 daripada calon yang akan bertanding di Parlimen Pekan. Anak-anak Najib pula tidak disenaraikan langsung menjadi calon di Parlimen Pekan. Dan calon yang akan ditandingkan di sana itu ialah calon yang sanggup menang dulu, lepas itu serahkan semula kerusi itu kepada Najib sekiranya Najib dilepaskan daripada penjara. Sebelum kita berpisah, mohon kiranya Anda tinggalkan komen untuk isu pada petang ini. Pada pagi ini, Najib dicalonkan semula sebagai calon di Parlimen Pekan. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Ini tambahan isu aku. Ada seorang mesej aku selepas aku memaparkan tentang konten sebentar tadi pilihan raya. Dia akan diadakan pada bulan November dan telah dibubarkan, Parlimen telah dibubarkan. Beliau kata ini satu berita yang baik. Wah, dari positifnya baik. Aku pun setuju dengan dia. Dia kata Ismail Sabri Yaakob sebenarnya telah tersilap langkah. UMNO telah tersilap langkah. Aku pun heran, apa yang silap langkahnya membubarkan Parlimen? Dia kata begini, kalau Parlimen telah dibubarkan, PRU pada waktu banjir benar-benar berlaku. Dia kata semua penduduk akan dikumpulkan dalam satu tempat, yaitu pusat pemindahan banjir. Dan beliau kata SPR telah berjanji akan menyempurnakan PRU itu dengan sebaik-baiknya. Dan mungkin ada kemungkinan PRU akan dibuat di pusat pembuangan undi, tempat di mana orang-orang yang kena banjir, pemindahan banjir ini berkumpul. Jadi makna kata kalau banjir besar berlaku, lagilah seronok rupa-rupanya, sebab semua rakyat dapat berkumpul di satu tempat dan pengundian akan dapat diadakan sebaik-baiknya. Jadi ini satu berita yang amat baik yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh para penganalisis politik, pemikir-pemikir BN yang sangat PRU pada waktu banjir itu. Jadi aku pun agak setuju kalau PRU dan tiba-tiba banjir besar, makin besar banjirnya makin baguslah itu, sebab semua orang yang dipindahkan di kawasan ataupun tempat pemindahan sementara akan terus terkumpul dan boleh membuang undi pada hari itu juga tanpa perlu dipaksa-paksa. Mau tidak mau mereka akan membuang undi. Sama ada mereka memilih siapapun, itu lain cerita. Yang pentingnya mereka akan dapat membuang undi dengan lebih mudah. Apa pendapat kamu tentang pendapat ini? Teruskan ikuti ulasan aku ini.